Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik para pelajar sekalian, hari ini kita sambung untuk kali kedua tentang pelajaran akidah yang masih lagi bertajuk syirik merosakkan akidah. Okey, hari itu kita sudah menyentuh tentang pengertian syirik dan jenis-jenis syirik. Hari ini kita melihat lanjutan daripada minggu yang lepas. Okey, murid sekalian, kita lihat dahulu apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada kamu ini. Okey, kamu cuba kenal pastikan dalam video ini syirik jenis apa ni. Jenis apa syirik ini. Okey. Okey, mari. Okey, sila tonton video ini. Okey. Apakah kamu mengenal pasti syirik jenis apakah ini? Okey, ini segi perbuatan. Nampak jelas. Memuja kubur untuk mendapatkan nombor ekor. Okey, ini syirik jenis syirik jali. Syirik jali iaitu perbuatan yang jelas, nampak apa yang dilakukan, yang terkeluar daripada agama Islam. Iaitu dosa yang sangat besar dah. Okay. Baik, kita telah menyentuh contoh-contoh syirik jali, berdoa kepada kubur, berdoa kepada selain daripada Allah Ta'ala, percayai bomoh dan sebagainya. Baik, sekarang kita lihat, jika ada manusia yang mengamalkan syirik jenis jali ini, apakah kesan dalam kehidupan dia? Okey, mari kita lihat kesan. Okey, kesan syirik jali ini kepada kehidupan seseorang. Yang pertama, kesannya ialah dia boleh membatalkan akidah, iaitu terkeluar daripada Islam. Sangat bahaya. Boleh membatalkan akidah, akibatnya dia jadi kufur. Yang kedua, dia akan berdosa besar, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu taala, melainkan dia bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu taala. Okey, berdosa besar. Dan yang ketiga, kesan syirik jali ini dijanjikan azab yang pedih di akhirat besok. Maknanya diazab dengan azab yang sedahsyat-dahsyatnya. Inilah kesan daripada syirik jali. Okey. Seterusnya mari kita lihat bagaimana cara untuk menjauhi syirik jali ini. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam perbuatan syirik jali. Pertama, dia mestilah mendalami ilmu tentang Islam. Mesti mengaji, berguru, belajar bersungguh-sungguh tentang Islam ini, supaya dia kenal yang mana satu perbuatan yang boleh menjatuhkan dia sebagai syirik. Yang kedua, dia kena istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggalkan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari berdoa, memohon kepada Allah Taala, jangan tinggal berdoa. Okey. Dan yang ketiga, untuk menjauhi syirik jali, dia mestilah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Taat perintah Allah dan Rasul
Apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul kena ikut. Apa yang dicontohi oleh baginda Rasulullah SAW kena ikuti dan turuti. Ini sangat penting supaya kita dapat menjauhi syirik jali. Baik, seterusnya mari kita lihat syirik yang kedua. Syirik yang kedua ini berkenaan tentang syirik khafi. Okey, mari kita tonton sedikit syirik khafi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000. Haji Gofur sebesar 300.000. Bapak Eko sebesar 275.000. Pak Manto 15.000. Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan ria toh itu namanya. Iya toh? Hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, baru sempat ngasih sekarang. Ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya mas. Ayo bu. Okey, dapat kamu kesan di mana berlakunya syirik khafi? Iaitu mereka masing-masing menunjukkan amal ibadahnya mereka laksanakan, masing-masing menunjukkan hebat untuk bersedekah, mana tidak ikhlas, mana timbul riak. Ia syirik khafi ini mana niat bukan kepada selain Allah Ta'ala, melakukan amal ibadah bukan selain daripada Allah Ta'ala, mana tidak ikhlas. Maka ini juga dikenali sebagai syirik, iaitu syirik khafi, iaitu riak yang kita lihat tadilah, membanggakan dengan ibadah yang dilakukan oleh masing-masing tadi. Bapak-bapak. Okey. Kita lihat apa kesan syirik khafi ini. Kalau seseorang tu riak dalam amal ibadah dia, nak menunjuk-nunjuk dalam hatinya, merasa bangga, apakah kesan? Yang pertama, dia akan menghapuskan pahala amalan. Kalau dia bersedekah, dia nak menunjuk sedekah dia, maka pahala sedekah dia akan hapus. Kalau dia solat, nak menunjuk kepada manusia, maka solat dia tidak berpahala, maka dia boleh menghapuskan pahala. Jadi rugi. Amalan itu tidak mendatangkan hasil, sebaliknya mendatangkan dosa. Yang kedua, akan mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau riya, ujub, takbur, sombong, bangga diri itu, dia boleh mendatangkan dosa dan Allah murka kepada mereka ini sebab melaksanakan ibadah bukan kerana Allah Ta'ala. Kemudian hidup tidak tenang. Sebab apa? Masing-masing nak menunjuk-nunjuk kehebatan masing-masing, akhirnya hidup tidak senang, tidak tenang dalam kehidupan. Rasa sentiasa ingin mendahului orang lain sebab nak menunjuk-nunjuk. Kalau kawan tu ada motor besar, dia pun nak motor besar sebab nak tunjuk-tunjuk. Akhirnya dia berhutang sana, berhutang sini, dan akhirnya dia jadi rasuah. Jadi hidup pun tidak tenang. Ini antara kesan syirik khafi. Kemudian macam mana cara untuk menjauhi syirik khafi ini? Bagaimana cara nak menjauh daripada riak, menunjuk-nunjuk ini? Pertama, dia kena melatih diri supaya ikhlas. Kena hadirkan dalam hati ini ikhlas kerana Allah Ta'ala bila melaksanakan sesuatu amalan. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Jangan tunjukkan amalan kebajikan seboleh-bolehnya. Jangan pamerkan amalan kebajikan tersebut. Macam contoh tadi, dia sedekah, dia tak buh nama dia, dia buh hamba Allah. Mana dia tidak menzahirkan, dia menyembunyikan amalan tersebut, supaya tidak datang perasaan riya. Okey.
Kemudian menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Jangan rasa hebat dengan amalan yang dilakukan. Jangan rasa dia paling banyak bersedekah. Tak boleh. Dia akan mendatangkan riak. Maka akhirnya jadilah syirik khafi. Baik, inilah cara menjauhi syirik khafi. Baik, tugasan untuk kamu. Bolehkah kamu menyenaraikan faedah kebaikan, menyembunyikan amalan kebaikan? Kamu senaraikan dalam buku, tulis PI1 atau PI2, senaraikan paling-paling pun senaraikan 3 ke atas. Apa faedah jika kita menyembunyikan amalan kebaikan tersebut? Apa yang kita dapat kebaikan untuk kita sekiranya kita menyembunyikan amalan? Kita bersedekah, tak tayang-tayang ke orang, tak tunjuk-tunjuk ke orang, tak selfie tunjuk ke orang dalam Facebook sebagainya. Apa faedah dia untuk kita? Kamu lihat balik video ni, kamu akan dapat apa faedah tersebut, senaraikan faedah tersebut. Okey, itu saya tugasan yang kamu perlu lakukan untuk pelajaran hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.